من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت لكن أجرك وكاياكم سجهل، وذكرني ما نسيت لندي لا تلين تطيب له كفر. رب اشرح لي صدري ويسر عنك لحدك، ويسر لي أمري للمدخن لكرتك، واحلل عقدة من لساني لنعم له ما يتسنفل بذلك، يفقه قولي يستطيع أن أفهم كتكتكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف، وتطيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر بما فجعها به من أذى الفراق. قال الله تعالى: ومتعوهن. Kalau yang ketiga, hendaklah si suami bermenghimbau ataupun pandai-pandai fita'alluli tentang mencari sebab ditafliqihha untuk menceraikan dia min ghairi ta'anifin, dengan tidak menggunakan kekasaran, wastighfafin, dan juga dengan tidak menggunakan mengejek atau memperlekehkan isteri dia, wa tatyibu qalbiha bihadiyatin ala sabilil imta'i, dan menghiburkan hati perempuan melalui hadiah untuk menimbulkan rasa gembira, wal jabri lima faja'aha min adal firaqi, dan untuk menimbal ataupun untuk menghiburkan hatinya kerana bala yang menimpa dia, yang menyedihkan dia kerana susah hati bercerai dengan lelaki. Perkara ketiga yang kita nak belajar malam ni adalah sambungan daripada perkara tak perkara itu. Minggu lepas kita sebut bahawa seseorang suami bila nak cerai juga, walaupun cerai itu kira-kiranya tak suami, tak baik dan kira-kira, tapi kalau nak cerai juga dia kena jaga tak perkara. Yang pertama iaitu tersebut hari itu, kalau nak cerai, tunggu nanti perempuan kita tu jika dia boleh semaya. Jangan cerai dia semasa dia dalam keadaan tak boleh semaya. Itu pun dalam masa dia boleh semaya, itu pun jangan jadi masa suci atau masa dia boleh semaya dan kita ni subuh pula ketika tu. Jangan. Kena cari satu masa yang dia boleh semaya dan kita tidak subuh pun dengan dia ketika tu barulah kita cerai dia. Tujuan penting dan tujuan pertama ialah untuk nak menentukan bahawa kandungan rahim dia ni bersih daripada kandungan anak daripada benih kita. Yang kalau dia boleh semaya, kita setubuh. Entah pada setubuh tu dia nak cerai, maka boleh jadi dalam kandungan dia tu ada benih kita. Bila benih kita, maka payahlah, lambatlah dia nak lambat dia nak boleh kahwin pula. Bila pada 7 bulan tu dia mari tanda-tanda mengandung di sebelum dia lambat nak menghabis ke 9 bulan nanti beranak dulu juga. Penyanyi pula. So, yang keduanya, bila nak cerai juga, cerai sekali sudahlah. Mana cerai lahmu, sekali cerai. Jangan cerai lahmu, setelah 3 waktu 3 lalu, jangan ajar mulut kita mungih dengan benda-benda hukum ini. Atau tiba masalah. Kerana bila dia sebut hari itu, yang Allah Ta'ala buat 3 nanti, dia sengaja dah buat 3 kali, supaya tiap-tiap kali kita cerai tu, kita dapat pengalaman. Jadi bila kita cerai sekali buat susah, dia pun susah, kita pun buat susah dosa yang nak bini lain bekas ni, nak pula kalau ada anak pula timbul kita begini. Jadi boleh jadi kita nak rujuk balik. Kalau kita cerai sekali itu boleh rujuk balik, tapi kalau cerai 3 kali sekaligus nak rujuk balik tak boleh. Dia kena tunggu Cina buta, nanti Cina buta sebenarnya tidak baik. Walaupun bayar itu mana dari segi fahimnya, bila ada akad, bila ada ni, bila ada ijab kubur itu boleh, tapi dari segi tekniknya tak betul. Itu 2 kali. Malam ni sambung yang 3. Yang 3 kata dia tak nak cerai juga,
Kata dia, "Ain yatalattafa fi ta'allul bi tatliqiha min ghairi ta'annusin." Si suami atau si laki dia kena berlemah lembut tentang cari sebab. Ta'allul maknanya cari ilat. Maknanya bila kita nak cerai, kena wayak kerana tu. Ya kawan nak cerai dia nama ni kerana ni. Masa kita nak bilang kerana ni tu jangan waktu bik benda-benda yang menyakitkan dia. Kalau muka dia mau utuh tiok dia mau bang, kau benda lagu ni jangan waktu bik. Walaupun benda tu berlaku sungguh, pasti jangan waktu bik benda lagu ni. Kerana benda ni boleh melukakan hati seorang perempuan. Dan hati manusia ni bila luka, dia tidak sembuh. Dia tidak sembuh. Walau dia sembuh, dia separuh. Jadi benda lagu ni jangan ajar mulut kita sebagai orang lelaki yang mempunyai kesabaran, yang mempunyai jiwa yang kukuh. Jangan ajar buat perkara yang melukakan hati perempuan kita. Jadi artinya kalau nak cerai lolo tu pun kita dilarang lagi waktu dia perkataan yang melukakan hati isteri. Apa kata hak bini kita benar dan kita pun tak ada niat nak bercerai, kau lagi tak boleh kita waktu benda-benda yang melukakan hati. Kalau kita nak main panjang lagi, kalau boleh nak tua, nak jadi kan. Jadi waktu taruh perkataan yang melukakan hati isteri, kalau anak tidak tanah kita nak balik wajah. Kata dia kalau nak bercerai sangat pun jangan main kasar. Dan sebutlah benda-benda yang tidak menyakitkan hati dia. Min ghairi ta'mitin, tidak menggunakan kata sayang, mana kata wastighfafi, dan memperlekehkan dia. Memperlekehkan perempuan kita sebab itulah kawan nak cerai dia bukan dia mau ni anak orang darat lah, orang kampung lah, berapa buah darat, buah kampung, buah hulu ni sangat-sangat memalukan perempuan. Jangan dia tunjuk dalam lagu dia dia. Lepas tu di qalbiha bihadiyatin. Di samping tu kata dia kalau nak cerai juga pun carilah hadiah dia. Maknanya dah kita balik, orang panggil gapo kan kita panggil balik. Orang tulis balik takut gapo. Maka dia kena ada hadiah. Patut kain batik Jawa kau patut gapo apa benda yang benar ke hati perempuan kita walaupun kita bercerai tapi dengan sebab dia tengok dia boleh jamu hadiah yang kita beri patut cincin kau patut tanus dia dah kata dia gapo pun beri dia kata dia supaya luka hati dia tu dapat ditimbang dengan hadiah yang kita beri. Wal jabri lima faji'aha min adal firaq, dan untuk jabar. Asal makna jabar ni belah. Bila kita patah, bila orang patah kan, di hospital buku. Jadi dia ni buku tu nak suruh hak tulang patah tu tidak jadi kokek-kokek. Dan begitu juga hati perempuan bila kena cerai, hati dia dah mulai kokek-kokek, dah patah dah. Untuk nak timak, untuk nak suruh jadi hati nak patah, hati nak luka tidak boleh kokek-kokek, kita timak dia, kita bukuh dia dengan hadiah-hadiah. Jadi hadiah-hadiah ni ibarat seni untuk nak menyelamatkan hati dia luka, seni hospital maknanya. Ajaran Tuhan tu kita rajakan semua anak ni bakal tidak rasa juga sangat. Tapi kalau kena kita ni tu kita orang lelaki ni tu kaja dua puan, kita merasalah bahagianya hidup dalam Islam. Kerana Allah Ta'ala yakinah masalah hati tu orang puan ni, hati tu dia tak boleh sikit luka dia usia dia berapa. Kemudian kata dia satu cerita Amba baca dalam Ihya Ulumuddin. Kana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mitlaqan. Sekali lagi. وجه الحسن بن علي رضي الله عنهما بعض أصحابي لطلاق امرأتين من نسائه وقال قل لهما اعتدا. Satu hari Sayyidina Hasan Hussein dua beradik anak bagi Sayyidina Ali. Satu kali Sayyidina Hasan kirim kawan dia untuk tolong cerai orang tua dia. Sayyidina Hasan dia nak cerai diri. Dia bahasa nanti juga benar. Dia kirim saya sebagai wakil. Dia wayak bini kawan tu, wayak dia bahawa kawan cerai dia. Cara dia menyebutnya dia tidak kata cerai, dia kata sadar makna tuan-tuan cik puan berdua bolehlah beredah. Boleh beredah lah. Jadi kalau sebut kata beredah tidak arti cerai, bagi dia ni. Wa amarahu an yarfa'a illa kullu wahidatin 10,000 dirham. Dan Sayyidina Hasan suruh kawan dia sebagai wakil di cerai bini tu, suruh wakil dia beri tipisnya tiap-tiap seorang perempuan dia 10,000 dirham. 10,000 dirham jam yang itu banyak benar lah.
Jadi artinya walaupun si Sayyidina Hasan dikira puan dia, tapi dia timah dengan titik 10,000 ya. 10,000 ya banyaklah. Jamiah itu banyak je. Jadi 10,000 ya ni sebagai bayaran sagu hati atau kita kami mutah. Kita kan dia gini. Tuan kita Minal Ghazali kata Sayyidina Hasan ni mutlaqan wa nikahan. Boleh itulah, boleh nikah. Mutlaqan, boleh tolak wa nikahan, dan boleh nikah. Kemudian satu hari kata dia, Alhamdulillah, satu hari dia kira sahabat dia untuk curah 2 orang sekaligus daripada perempuan dia. Baiklah, kalau ni pergilah. Yang dia revisi 20,000 ya. 20,000 ya untuk 2 orang perempuan. Setelah kawan tu balik, dia bertanya, dia kata lagu mana jadi? Dia tanya wakil dia terhadap perempuan. Bila mana perempuan dia kata? Kata kawan tu kata dia, amma ihdahuma fanakasat ra'saha wa tanakkasat. Kata dia, hak seorang itu bila aku berkata gitu, kata dia, maka dia tertuluk kepala dia, wa tanakkasat. Dia aku tengok kepala dia tu, orang panggil kolek. Mula-mula tunjuk, lepas tu tak kolek. Usi, kerana untuk lelaki dia, kira dia. Untuk lelaki pula cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan itu cucu Nabi kan? Anak bersikir ini. Wa annal usrata bakat wan sahabat. Kalau saya lagi tu kata dia tidak tunjuk, dia tunjuk ya. Tunjuk dan wan sahabat. Intahab maknanya menyusak-nyusak. Menyusak-nyusak. Biasanya Tuhan taqulu mata'u qalilun min habibin mutarif. Bila tunjuk aku tunjuk di 10 ya. Tubik di mulut aku hak ni saya ada kata tipis 10 ya ni sikit ya kalau berbanding dengan lelaki yang dikasihi. Jadi suami dia sebenarnya dia saya, di 10 ya dia apa kalau bandingnya suami yang saya. Maknanya seorang perempuan yang sayang pada suami, bila apa saja terhadap untuk nak tukarnya dia tidak akan biasa tukar yang dia tidak biasa. Dia baik ada tu lelaki walaupun susah daripada WPT banyak tapi tak ada tu lelaki. Lalu Sayyidina Hasan petunjuk bukan itu lah. Dan dia kata lau kuntum raji'an imra'atan ba'da ma farqu la raja'. Kata dia kalau aku ni lepas dah boleh rajuk, kalau aku ni pesen aku lepas ada cerah aku rajuk, kata dia hak seorang ni aku rajuk, kata dia. Tapi tak ada Allah lah pesen aku dah aku cerah, aku tak rajuk lagi, kata dia. Itu satu hari. So yang keduanya Sayyidina Hasan juga. Sayyidina Hasan itu juga satu hari dia dijumpa dengan seorang guru besar, seorang alim ulama yang besar zaman dia namanya Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Abdurrahman bin Harith bin Hisham ni adalah terkenal alim dia wa arif dia. Sayyidina Hasan ini dijumpa di rumah Abdurrahman ni. Bila kata aku dengan Abdurrahman ni dia kata bapa dia tak ustaz hamba surgi. Mana kata yang Abdurrahman ni kata pada cucu Nabi nama Sayyidina Hasan ni, dia kata bapa yang mari pergi rumah hamba. Kalau pesan-pesan pun tak apa lah, pergilah. Minggu hamba ni walau belah mana untuk berusaha pun kalau bunyi kata Sayyidina Hasan pesan suruh hamba dia pergilah hamba kat kamu ni cucu Rasulullah pakai apa dia payah-payah mari ni. Tapi Hasan kata al-hajatu lana. Kata dia masalah ni masalah ajak ambo mari ni ada ajak. Jadi nak pesan tak kena lah mudah ajak ambo. Jadi dah ajak ambo susah saya marilah. Kalau amahia katanya siapa dia Abdurrahman bin Harith ni keluar rumah ni dia kata ajak kau. Qala bi'tuka khatiban ibnataka. Dia kata mari nak tanya anak puan tu ni. Dia tanya dulu. Dia kata mari ni ajak ni nak nikah dengan anak tu lah, nak minta anak tu lah. Fa'atqa Abdurrahman thumma rafa'a ra'sah. Abdurrahman tu dia rumah ni tunduk sekejap, lepas tu bangun balik. Dia kata wallahi ma ala wajhi al-ardi ahadun yamshi 'alayha a'izzu 'alayya minka. Kata dia Osman yang nak sebut kata tu ni. Atas muka dunia ni tak ada lah orang yang jalan atas muka dunia ni yang lebih saya hormati lebih pada awal lah kita kata ni, lebih pada awal kata ada lah. Selama-lama manusia hidup atas muka bumi ni nak cari satu orang yang benar-benar saya hormati lebih pada awal tak ada. Walakinnaka ta'lamu anna ibnati bud'atun minni yasu'uni ma sa'aha wa yasurruni ma yasurruha wa anta mutlaqun fa'akhafu an tutalliqaha. Kata dia, tapi tak ada kata dia.
Orang yang tahu bahawa anak kuih hamba tu adalah Nabi dari hamba sendiri. Biasa using. Hamba ni biasa using kalau dia using. Dan hamba akan biasa suka kalau anak kuih hamba suka. Kalau anak kuih hamba suka, hamba pun suka sama. Tapi kalau anak kuih hamba using hati, hamba pun using sama. Kata dia, wa anta mutlaqun. Kata dia, ayat ni dihitiah tadi. Ayat ni ikut pengetahuan hamba pada tu dulu ni. Banyak-banyak orang ada riwayat atas orang yang tiap bini. Jadi kalau orang bin dengan hamba fa akhafu an tutallaqaha, maka hamba benar takut orang tiap dia. Wa in fa'alta khashitu an yataghayyara qalbi fi mahabbatika wa akrahu an yataghayyara qalbi 'alayka. Kata dia masalah cerai nak cerai bini nak cerai anak hamba tidak lagi. Dia benda yang kata takut bila cerai hati hamba uguh. Hati yang mau uguh naik dah benci kepada cucu Rasulullah, dan bencinya seorang manusia pada cucu Rasulullah mengenai hati yang bersih tak boleh dia. Jadi oleh yang dia kata dia pada kita balas dia maknanya kita kira dia ada lah tapi ya berapa orang ni ada takut lah tak salah saya orang lain maknanya ambil tak salah nak suruh hati yang mau cuci semua pandai bersih semua dengan awak saya sebagai cucu Rasulullah SAW. Sudah kita cerai maknanya tidak kita baru sampai kita lama, dan siapa kau kita ada orang tertentu yang cerai bini cerai siapa kau kita walau bagaimanapun Hasan walaupun dia cerai orang Cina dia, tapi mut'ah ataupun kita panggil sagu hati itu diberi siapa berpuluh-puluh ribu saudara-saudara isteri yang dia cerai. 3. الرابع ألا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح. Dia ketak dan akhir sekali kata dia tidak boleh untuk lelaki buka rahsia betina. Baik pun ketika bercerai, baik pun ketika kita meneruskan perkahwinan. Bila seorang perempuan jadi isteri kita, kalau kita nak buka rahsia dia depan orang tak baik. Kamu ada kita nak cerai, saya aku cerai ni bukan rahsia tubuh dia, rahsia PA dia, rahsia tu lah kata dia, tak boleh. Kalau kita rasa nak cerai, silakan cerai, tak ada Allah lah. Pakai walaupun ikhtiar nak cerai juga, silakan lah. Tapi siapa aku duduk royak keburukan dia kepada orang lain, jangan, tak baik, sopa. Itu kalau nak cerai. Lebih lagi kalau kita tidak nak cerai dia, tidak cerai dia, betul benar dia bingung kita, dan kita nak teruskan hidup rumah tangga dengan dia, makin lagi mustahak kita tak boleh nak sebut rahsia tidur sekali, rahsia sekelambu, rahsia sebatar, rahsia gapo sangat, kita boleh sekali-kali. Kita tak setuju nak cerai, tapi jangan sebut rahsia orang. Dia orang diri sebut, orang yang diri sebut rahsia orang ni, tapi orang lain pula akan sebut rahsia kita. Nanti dia caping jadi begitu. Dan dalam satu hadis bahawa Nabi kita bersabda, Allah Ta'ala kadang lekat khah dari langit kerja dia sedap rahsia dia. Ada lekat khah pihak kiri dari langit kerja dia ni dia panggil peronda lah. Kalau polis peronda tu kan, peronda maknanya tak apa jalan, kerja dia jalan je. Tujuannya nak tengok kalau ada kereta terbalik ke orang accident kau berapa hadiah laku banyak-banyak ke hospital kau berapa sekali. Habis tu juga melekat. Ada melekat dia muka dunia ni, rang dunia seluruh kerja dia panggil rahsia je. Rahsia yang lagu mana? Kalau rahsia molek, dia kutip banyak kau ni. Walaupun kita sendiri tak banyak. Kalau rahsia itu, dia kutip banyak kau ni. Walaupun kita sendiri buat juga habis sulit rahsia. Kita buat benda ini malah buku. Kita buat benda wuduh takat suci-suci dua orang je. Kita ada seorang yang tak tahu juga dia. Satu orang ni. Kalau tidak esok lusa, kalau tidak tahu kita ada teh, mesti ada tahu juga. Kenapa? Lekat ni kadang-kadang dia jumpa orang. Dia jumpa orang. Waktu orang masuk ke dalam kopi itu, dia jumpa orang. Dia royak rahsia. Kok yang molek orang tu, kita sebagai seorang masuk lebah, buat benda molek. Tapi dengan sebab kita tak lebah, tak royak kau lah. Dia nak takut ria lagi dia ni. Takut ria. Jadi tahu-tahu kan dia orang juga rahsia kita. Walau mana molek dia kita tuduh habis dan malah dia ria. Tapi orang tahu juga. Melalui lekat tadi. Kadang-kadang dia royak kau orang dengan bunyi suara je. Dengan cara dia bunyi ti. Kadang-kadang dia bunyi suara je. Orang tak tahu. Semua ramai-ramai bunyi ya. Tak tahu siapa dia.
Dia kadang-kadang dia buka orang ni duk buat kedai roti gitu gini. Kita ada suka orang mana, dia suka kedai bapak kau dia balau di mana putih naik. Tahu dia kat. Sengaja dia riwayat kau orang lalu dalam bentuk orang. Jadi dengan demikian, bayar molek bila kita buat rasa gaduh riwayat kau orang. Orang yang kita tahu melalui ras. Lekat tadi, dia bayar hujah jangan buat. Walau belah mana sulit, walau belah mana bersih pun jangan buat. Karena lekat tadi kau riwayat hidup bersih ke mana. Buat balik ke tergaduh wayak orang panggil orang wartawan lah, panggil tak TV lah, berapa siang agama. Oh, tersedut usia ada lekat dia wayak. Faqad warada fi ifsha'i sirri nisa'i wa'idun 'azim. Kata dia sesungguhnya telah datang dalam hadis mengenai dengan dosa yang besar terhadap orang lelaki yang duk buka rahsia Rasul. Rahsia Rasul dia sendiri. Dosa apa? ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريدك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل له لما طلقها قال ما لي ولامرأة غيري. Kita orang juru yang tidak buka rahsia dini. Satu orang saleh dia nak cerai dengan perempuan dia. Lalu orang tanya dia apa yang nak cerai ini. Dia kata orang sudi dia tidak buka rahsia dini. Jawab dia, orang sudi dia tak buka rahsia dini. Ini kahwin nak cerai. Baik, hidup tak lama dia cerai masih. Bila cerai masih orang dia tanya pun dia suka ni nak wayak dia tidak bini dia ada. Dia tanya, apa ni orang tanya dia apa yang cerai dia ni. Dia kata, bila aku cerai jadi bini jadi orang lain. Kata dia, bila orang lain aku nak masih dia buka rahsia orang. Nanti itu pula. Jadi ada tak menjawab tanya untuk nak melindungi diri dia daripada membuka rahsia dia. Inilah orang baik. Habis itu, dia berkata tak kalau tanggungjawab seorang suami atau seorang lelaki terhadap perempuan dia nak kira. Tak kalau dia nak melek. Habis sekarang ni pula huququ zawji ala zawjah. Tanggungjawab hak lelaki di atas isteri. Hak lelaki yang jadi tanggungjawab isteri. Bila kita jadi bini orang, kita kena reti apakah hak lelaki yang mesti aku sebagai bini jaga dia. Kita kena dengan konsep bahagian orang. Hak orang. Hak orang tak reti. Hak orang tak boleh ganggu, kena hormat, kena berkata muka hak orang. Bila kita bila jadi seorang isteri orang, kita kena reti hak yang ditetap oleh Allah ke atas aku terhadap lelaki ini berapa dia. Mula-mula kali kata dia ala zawjati ta'atu zawji fi kulli ma talaba minha mimma la ma'siyata fi. Wajib atas seorang isteri taat pada lelaki dia semua setiap benda yang lelaki dia minta daripada dia, syaratnya benda itu benda tidak maksiat. Semua benda yang lelaki minta daripada bini dia, maka perempuan dia, bini dia mesti taat. Asalkan bagian tidak maksiat sudahlah. Itu keedah secara umum. Waqad warada fi ta'zim haqq az-zawj 'alayha akhbarun katsira. Kata dia sebenarnya datang dalam hadis tentang mesti menghormati, tentang mestinya seorang isteri hormat hak lelaki. Datang ke dia akhbar yang banyak. Maknanya kalau kira ayat, kalau kira hadis, banyak benar. Ayat tu ada nak-naknya hadis. Dalam hadis banyak benar menyebut atau hadis-hadis yang meminta seorang isteri benar-benar hormat dan taat pada lelaki. Banyak benar. Misalnya, Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana orang perempuan yang mati dan lelaki dia reda daripada dia, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Mana-mana perempuan yang mati punya keadaan lakinya reda daripada dia, perempuan itu masuk syurga. Seorang perempuan yang mati meninggal dunia dengan keadaan tak ada fikir apa pun dia dengan laki dia. Waktu dia berlaki bini dengan laki dia ni tak ada fikir apa. Tak ada benda, tak ada fikir apa, duduklah keadaan bahagia, seumur, orang panggil aman, sentuh, seumur, kemudian begitu dia mati. Maka perempuannya dikatakan masuk syurga.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. Hadis yang kedua ni, siapa ni hadis-hadis? Mana-mana perempuan, bila seorang perempuan tu sembahyang cukup 5 waktu. Puasa cukup boleh puasa. Dan jaga farat, jaga kemaluan dia, tidak berzina, tidak apa. Wa ta'at zawjaha, dia ta'at tu laki dia, dakhalat jannat rabbiha. Nabi kata mesti dia boleh masuk syurga Tuhan dia. Jadi pendeknya Nabi kita letak ta'at ketuk laki ni setara dengan sembahyang. Perempuan yang waktu dia hidup dia sembahyang 5 waktu, dia puasa molek, ta'at ketuk laki, kemaluan dia jaga, tidak apa, tidak berzina apa, maka Nabi kata dia akan masuk syurga Tuhan dia. Artinya sembahyang, ta'at ketuk laki, puasa, ta'at ketuk laki ni bagi setara berlaku. Sebagaimana puasa ni wajib, sebagaimana sembahyang dan ni wajib, maka setara yang sama Nabi kita letak masalah ta'at ketuk laki. Dua. Yang tiga, qala Ibn Abbas, atat imra'atun min khas'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun ayyimun wa uridu an atazawwaja fama haqqu az-zawj. Qala inna min haqqi az-zawji 'ala az-zawjati idza aradaha farawadaha 'an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Yang tiganya kata dia cerita satu orang puan daripada kampung Khas'an. Nama bagi sebuah kampung Khas'an. Perempuan kampung tu mari mengaji dengan Rasulullah, tanya khabar. Ya Rasulullah, dia kata saya ni inni imra'atun ayyin. Saya ni perempuan tak ada laki lagi. Ya uridu an atazawwaja. Dia saya ni saya berasa nak kahwin. Sama haqquz zawj. Bila itu saya nak tanya kamu ya Rasulullah, berapa dia hak tu laki? Hak tu laki yang duduk atas atas kepala aku, yang aku duduk di kursi yang malah hak dia ni berapa dia? Kalau aku boleh tu laki. Jawab Nabi, inna min haqqi zawji 'ala zawjati. Hak tu laki yang mesti dipikul oleh isteri. Idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Bila tu laki nak dia, dan tu laki pujuk rayu terhadap tubuh dia, walaupun kita punya perempuan duduk atas belakang utara pun, dia tak boleh sekali-kali berdalih, dia tak boleh sekali-kali buat mahar. Maknanya hak seorang isteri mesti beri tubuh dia pada tu laki. Bila tu laki nak dia, walaupun dia duduk cacing atas belakang kuda dia nak pergi dah. Maka kita kata belakang tak kereta. Kalau ni tak kereta dah, dia kata naik dah, naik mana lah raya dia cinta. Ada kena mati kereta sana. Ini hak seorang isteri. Jangan dia dalih hamba nak ikut jabak lah, hamba dia buat tugas ni. Itu cara, bukan cara kerja Adamu. Kerja Adamunya mesti taat pada tu laki. Bila tu laki ni pada apa ni, tubuh dia sendiri. Kalau kita kata pokap pun kita kata, kalau dia pasal yang ni datuk sekalipun, dia kekunjung sekalipun, kalau tu laki ni aku nak berhenti kekunjung. Itu betul-betul dia masuk. Itu habis. Ibarat Melayu dia habis mudah ditahan di sini. Kita nak wayaknya bagaimana perempuan mesti taat pada kita. Kita ni awak jatuh dekat dengan agim ya. Biasa jaga sah je. Serta kita. Tapi kita kena ingat nafkah kita dan perempuan kita 100% naik atas kita. Sama duk sebut pembangunan ini kerana dalam masyarakat kita ni duk tinggi sangat orang Cina kena taat untuk lelaki, orang Cina kena taat untuk lelaki. Duk wakil orang Malaysia malah kadang-kadang naik semua orang Cina. Naik semua. Tengah-tengah perempuan tu bila cerai tak lelaki dah. Kenapa pelik? Jauh taat untuk lelaki, taat untuk lelaki. Kita tidak latih masalah nafkah untuk lelaki pada bini. Tak latih sebelum. Jadi orang Cina tak latih. Hidup dia tahu dah orang jatuh duk latih taat untuk lelaki. Apa dia mau tak latih? Iyalah kalau taat untuk lelaki dan mau kena wajib. Nak salah. Dia tak latih itu salah dia. Jadi malam ni kena latih dua lah. Balik hati ni kena latih masalah nafkah. Balik orang jatuh kena latih masalah taat. Barulah ada perimannya. Barulah ada keadilan. Dan Islam ni memanglah agama adil. Bila Tuhan wajib ni adalah benda hak haram dari sana tu pula dia gitu. Dalam Ihya Ulumuddin dia sebut sekali lagi. Wa kana rajulun
قد خرج إلى سفر وعاهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل. Cerita satu orang keluar jalan jauh, keluar jalan. Lelaki lah seorang suami, kedai tuannya dia keluar jauh pergi sapi, sama menyegok ke kanun kata Allah lah. Belum daripada turun di rumah tu dia start kat waktunya dia, jangan turun bawah. Kalau di rumah kecil rumah dia latih lah. Pokoknya dia lagi bawah. Jadi waktu nak turun tangga dia start kat waktunya dia dan jangan turun bawah. Bawa makan minum air hati apa ada belakang dia kata. Turun tu. Baik. Duduk kat lah. Kalau aku kat bawah ni sakit. Maka dia perempuan ni tak ada guna buat. Nak turun. Untuk nasi pesandannya. Tidak nak turun. Ayat sakit. Kan buat lagu ni. Dia tu pilih itu saja secara Rasulullah. Pilih satu orang di depan Nabi. Tanya tu. Allah mana ya Rasulullah. Ayahnya sakit. Dia duduk lapis saya bawah. Kat bawah. Aku ni duduk atas. Dia turun. Apa ni untuk lelaki kata jangan. Tidak nak turun. Takut dia aku kepak. Nabi jawab kan. Tapi yang tahu jaki. Nabi kata balik, muka tak apa tak lagi. Sama tak. Tak apa lagi tak turun. Itu dia kata saya lah. Nak turun takut dia apa tak lagi. Akhirnya tak ni nasi. Tak marat hub. Maka perempuan ni kira pula orang. Kira pula orang di depan Nabi ya Rasulullah. Ayah aku sakit lagi mati dah. Boleh saja aku turun lawak ayah. Maka aku yang ingin tahu jaki. Nabi kata ni. Tak apa lagi. Walaupun mati, walaupun gafur tak. Kadu fina abuha. Maka lalu Allah bertanya lah ayah dia. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Bila sudah tanya ayah dia ni keadaan dia pun waktu sakit pun tak boleh cara mati pun tak boleh tengok muka dah. Nabi kita pula kiri orang dirayak pada hakinya ni. Rayak dia bahawa Allah Ta'ala pun dosa ayah ni kerana mung sebagai seorang anak taat ketuk lelaki. Mung sebagai anak yang soleh taat ketuk lelaki jatuh teruk sampai kaya bila kubur. Tuhan pun dosa ayah. Hidup kita ni kalau hadis semua sebenarnya nak berdosa. Hidup kita nak pada Tuhan ni renda. Walaupun mana susah pada Tuhan renda tak apa. Wah mana susah. Kalau Nabi kata illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi kata dia Tuhan. Kalau ni tak marah dekat aku, tak apa. Orang nak kata guana, orang nak buat guana kat aku, tak apa. Asalkan ni kata jangan marah sudah. Nabi kata lagi tu dia doa dia ketika dia balik ke Taif. Waktu Nabi keluar ke negeri Taif untuk nak dakwah di sana, kerana orang Taif dia nak dakwah dia di sana ayat tu, di sana sini tahu-tahu orang tagu dengan batu. Kalau nak batu lepas apa semua kali siapa aku tepi itu berdawa. Dalam terus ni tak ada orang buat doa panjang. Lalu subhanahu kata illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Tuhan daruh lah. Orang tu tak terima dakwah aku, kaki aku dakwah, aku lapar, itu bin. Tak apalah Tuhan asalkan masalah jangan marah, dah jelas nak jadi guana aku, tak ada masalah. Jadi gitu kan. Jadi masalah kita hidup dalam muka dunia ni nak saya kerbak Tuhan. Wah mana kita jadi bini orang, aku jadi tuk laki orang, aku jadi tuk diri orang, aku jadi pegawai kerajaan, aku jadi Perdana Menteri, aku jadi berapa. Kunci yang utama hidup sebagai seorang Muslim ialah nak cari ibtira awajhi rabbih, untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiap-tiap orang yang selamat hidup di sini, dia cari harta banyak mana pun insya-Allah selamat, cari ilmu banyak mana pun insya-Allah selamat, cari takat tinggi mana pun selamat. Kalau selamat hidup kita tidak akan kepentingan diri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau suka kawan tak pasal-pasal punya apa dosa dia, kerana tuah anak tinggal dia ni benar manfaat pada dia. Pasal lagi kita sekali lagi banyak lagi kita baca lah jalan sekali jumpa ni. Wadakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nisa. Satu kali Nabi berbicara dalam ucapan dia dan ceramah dia timbul masalah perempuan. Ceramah mengajar terlibat masalah perempuan. Faqala hamilatun walidatun murdi'atun rahimatun bi'auladihinna لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. Nabi kata bersinu ni mengandung lagi, beranak lagi, susu witek orang panggil lagi, patu duk caw ke anak-anak lagi. Semua ni benda berat aku.
Benda berat ni kalau tidaklah kerana masalah dia dengan cik lelaki, sadar dah kalau perempuan tak ada kalanya senaya ajak, masuk surga sadar dah. Nabi kata kalau orang Cina ni sadar masuk boleh masuk surga ni sadar yang roti dah. Sadar yang susah dia tak kandung anak. Sadar yang susah dia beranak. Sadar yang susah dia diikat anak. Sadar yang susah dia apa ni mandi anak. Kalau dia buat apa yang senaya nak tidak, dia tidak buat masalah apa dengan cik lelaki, sadar yang roti dah untuk masuk surga. Jadi surga ni bagi orang yang bukan masalah payah sangat. Kerana susah payah hidup dia jatuh daripada mengandung sampai ke gatal tu lah Tuhan ini rezeki. Jatuh daripada mengandung sampai ke anak besar, bukan yang molek ni bukan kerana lain. Kerana rutin ada dia ni. Dan kalau dia saya cukup dekat tak, jadi dia tidak ada masalah apa yang lelaki tak, tak ada yang hati dah masuk surga. Tak payah selama dah. Tapi kalau dia mengandung tu mengandung lah, dia anak tu mengandung. Tapi kalau dia masuk lelaki ada masalah, dia senaya yang pulak tak cukup pulak dia. Tak ada ayuh lah dia. Masih tak baik lah. Tapi tak boleh masuk surga dia ni. Jadi kita kata pada hadis semua nak kita orang kata, orang Cina kata. Kerja buat luar tak ada. Nonok pasal perempuan dia orang panggil, dia anak sekerek sikit lah. Jadi orang perempuan yang beranak kerek, lepas sorang, susahnya dia pucak, kelak tu, pucak cukup darah, kata doktor tu, semua. Hati-hati nak besar kandung pula, hati-hati nak berjalan kandung pula. Perempuan macam ni, kalau dia semaya cukup pada 5 waktu, nyakit lelaki dia panggil beres, dia budak-budak, ada masalah apa, dia surga. Dia tak ada masalah apa, dia duduk ilmu, dia yang tak ada masalah apa, dia nyakit lelaki dia tu, apa orang panggil, tak ada masalah apa ni. Dia tak apa lagi sebab tak boleh segera Tuhan. Dia lepas orang-orang anak dia jajan, molek dia duduk, molek entah apa menjadi anak-anak soleh, jatuh anak dia jatuh. Berapa lagi masalah dia dengan surga dia. Tak ada masalah apa. Pasal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil nar, fa idzan aktsaru ahliha an-nisa'u." Faqulna lima ya Rasulullah? Qala yukthirna al-la'na wa yakfurna al-'ashir, يعني الزوج المعاشر. وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء. فقلت أين النساء؟ قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. Nabi kata malam aku naik ke langit tu, aku pergi tengok juga ke dalam aku. Malam aku naik ke langit bila rajak ni kan, bila rajak ni habis kata kita. Nabi dah. Baiklah, boleh baru habis ni Nabi kita naik ke langit. Dan masa Nabi naik ke langit, Nabi tengok macam-macam perkara, termasuk Nabi kata aku pergi tengok dan aku tengok. Fa'izan aktsaru ahliha an-nisa. Tengok suku waktimu, tengok bikini waktimu, tengok bebek tu waktimu. Sebahagian besar daripada penduduk neraka ni kena kat waktimu. Faqulna lima ya Rasulullah. Dia Nabi kata lagu tu aku pendengar ni, kok bagi waktu ni tak kami dah tak apa ya Rasul, tak apa kami banyak maksud aku. Qala yukthirna al-la'na wa yakfurna al-'ashir. Nabi kata yang jadi orang tua ni lama kerana buhidah nyupuh. Nyupuh dan tak tiga budi tu lelaki. Supuh tu supuh tu lelaki, kau supuh ke anak, kau supuh ke bapak, tak tahulah. Kalau tu ni tu supuh tu lelaki lah. Nak pula kalau rumah tu kita yang miskin duduk dekat rumah yang kaya sikit. Dia pula bahasa berani nak jadi orang kaya. Nah, kita tu dia tabi tengok. Rumah orang tu cak, kita rumah kita dok. Dok dia ini sikit. Rumah orang tu ada mesti kita dok. Orang tu jelas kamu kita dok. Orang tu kat raya dak. Kain lansir tukar hak baru lah, anak-anak pakai baru-baru aku anak kita lah anak. Betul. Jadi hati tu lelaki ni duduk semua. Dia cari harta pun bahan tanah. Balik semua bahan bumi. Jadi tak ada semua semua tu lelaki. Perempuan macam ni Nabi kata ni lah kisah yang menyebabkan orang tu masuk nyakut lagi. Dia tidak sedar. Lama kali tu lelaki ni bahasa jenis lelaki. Lelaki tidak bahasa jenis belong, bahasa jenis rajin, cari harta betul benar. Apa yang dia bahasa dia? Kalau tu lelaki tu bahasa macam belong ke berapa tu masalah lain lah. Boleh kita nak boleh berapa, tapi jangan sumpah nak boleh. Tapi kalau tu lelaki kita ni tahu dia nak buat solat semayang tak tinggal, gasi taksi boleh pergi sama 27 awak balik itu di sini. Kalau dah boleh pergi, buat buat rezeki Tuhan. Lepas orang panggil rezeki ni datangnya Tuhan. Ikhtiar kan duduk kita, tapi bayar sikit mana datangnya Tuhan. Itu jangan buat lacan mulut, jangan wakil Allah datangnya dengan tu lelaki ni jangan.
baca Nabi dia. Qalat Aisyah radhiyallahu anha atat hatat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inni fatatun uqadu fa akrahu tazwij. Satu budak muda perempuan kita kami gadis. Seorang anak gadis jumpa Nabi. Nabi kata ya Rasulullah, saya ni masih muda lagi, masih gadis lagi. Dan ada laki yang saya. Tapi saya sendiri tak suka kahwin. Tak suka kahwin. Sama hakku zawj al-mar'ah. Tapi bila tak suka itu ditanya. Ditanya dia atas hak dapur. Hak lelaki di atas seorang isteri itu dapur dia. Kalau kana min faraqihi ila qadamihi sabidun falahassahu ma addak syukrah. Kata dia ni, Nabi kata ni, kalau jok di ujung rambut, sampai aku ujung kaki tu lelaki ni tu ada nani. Kepala pun nani, tubuh pun nani, pah kaki pun nani. Kau bisa kita kira. Pah tu ni gilak dengan lidah. Nah, cuci tu bukan cuci dengan air, cuci dengan kapah duk ni gilak. Nani tu lelaki ni tu dengan lidah ni tu, ma'adat syukrah. Ni tidak boleh diperlukan syukur daripada tu lelaki. Mana kalau menjilak dengan lidah, mungkin tidak boleh bayar lagi budi baik tu lelaki ni. Apa kata kalau ni tak cara lalu, nak duduk lelaki sakit. Masih kuala lagi tu. Qalat afala atazawwaj. Budak ni bila dengar lagu tu, dia pun naik gaun. Naik gaun tak sedih. Hamba tak sedih lelaki lah, ya Rasulullah. Hamba tak sedih nikah lah. Bila doa. Qala bala tazawwaji fa innahu khair. Nabi kata tak boleh kena nikah. Daripada duduk saja, daripada seorang diri tidak ada lelaki, baik ada lelaki. Baik ada lelaki daripada duduk membujang kala, tak boleh. Seorang perempuan lebih baik dia ada lelaki daripada dia duduk seorang. Walaupun besar, walau bagaimana berat sekalipun tanggungjawab seorang isteri terhadap lelaki, tapi bila isteri itu setia betul, buat betul, tak ada salah. Dia memberi pahala dah pula dengan khidmat bukan lelaki. Kemudian wa min haqqihi kemudian kata dia wa min haqqihi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi'izni. Terbalik kita. Wa min haqqihi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi'izni. Setengah daripada tanggungjawab juga bahawa hak lelaki juga daripada hak lelaki yang mesti dijaga sepenuh oleh isteri, bahawa perempuan atau isteri tidak boleh tidak boleh beri sekarang pun daripada rumah dia, rumah lelaki kecuali dengan izin lelaki. Seorang perempuan bila mari duduk di rumah kita, rumah lelaki, segala barang yang ada atas rumah kira hak lelaki. Tidak boleh dia nak ambil barang ini kat orang lain kecuali dia kena minta izin untuk lelaki dulu. Apa saja sebenarnya kalau dia tahu ni makanan, minum, kain, baju, kisah, pakaian, berapa atas rumah untuk lelaki, maka dia kira barang untuk lelaki dan tidak boleh sekali-kali seorang isteri panah-panah nak ambil beli barang ni kat orang lain. Illa biizni, walaupun yang izin untuk lelaki dulu. Kalau untuk lelaki kata tiga-tiga apa yang boleh bersolat kena ini yang bersolat salah seperti dua ni untuk rumah itu buat ni dua yang tak panggil dan tidak dekat ni masa tak apa. Tapi kalau lelaki tak kata jangan buat. Walaupun kita nak beri ke orang bisik ilmu asal itu, tapi tak bayar barang untuk lelaki kita tak boleh buat panah-panah. Masalah figure dua. Soalnya sekarang masalah figure dua. Bila figure dua kerja ni sama ada makan gaji ke ataupun nego ke apa, tak lagi nego cara dia, beli nego cara dia. Agama kita lebih fluent pada orang ini memiliki hal itu. Agama ni tidak sesuai orang putih. Orang itu anda sebut sekali lagi itu, kalau sini sebut mana. Orang putih tak lelah itu perempuan yang jadi isteri orang tidak boleh nak tasarruf, tak boleh nak beri harta dia 100% kecuali dia kena berikan dengan lelaki. Itu orang Eropah. Islamnya berpeluang pada perempuan memiliki harta dia. Harta ayah dia beri, hak mak dia beri, hak boleh nak pilih dia buat ketung, kau beli tu gini,
Yang dia itu jual kedai, bayar ni, sok dia 100%. Baik. Kalau dia nak beli barang dia barang dia, tak ada apa barang dia. Gaji dia dengan dia sama kira atau tak ada apa. Dia tidak mustahak minta izin daripada tok lelaki untuk nak musdekah barang dia sendiri. Yang minta izin ni ialah harta tok lelaki. Tanah tok lelaki, dia tanah tok lelaki dia tak boleh pandang kecuali dia kena minta izin. Dan izin ada dua. Satu dia panggil izin mutlak. Dalam istilah saya kita dia panggil izin mutlak. Izin mutlak mana kita kira izin sekali je. Mula-mula kita bagi dunia dia kita wayak. Dia mau ni kita ni hawan Jadi kalau ada naiknya dah sorak. Kalau ada orang malu timbul nak mau aniknya tak berkabui lah atau tidak ada ego lah. Jadi kalau saya pun kata esok lelaki macam tu ni ikut umur ni orang katanya bahasa saya di sama-sama maka ini boleh lah di sama-sama. Mulakan dia bahasa saya tahu esok lelaki dia ni bahasa saya ingat sekali gini. Sekali dia beri, sekali dia marah, sekali dia beri, sekali marah. Kita tu dia ni tak elok pandang. Kalau nak beri juga ni tanya, ada yang macam orang Maria nak jumpa ni di sini nak dapur lah, pisah ke berapa, petisi mak ke berapa, kita tu kena minta izin semua-semua. Dia panggil izin kayak. Suka juga masalah tu tangga nak di mana-mana. Kalau tu lagi kata nak istidari lah, atau nak ikut motivasi lah. Pesen cara dia cekak tu, pesen semua-semua. Pasal pesen dia panggil Bapak panggil open secret, maknanya secret terbuka, boleh nak pilih bila-bila mana, tak apalah. Settle flight mana boleh pergi sama-sama, tak apa. Tu hamba nak sebut sekali. Ada rasanya memiliki dengan ta'lik. Apa dia tak ingat, hamba tolong siapa lah kalau siapa dia tanya. Saya yang untuk lelaki dia ta'lik. Kalau ni di rumah orang ni dia tercerah lah. Itu ta'lik tu biasa bagi kita orang Melayu ada penyakit ta'lik. Kemudian soalan yang orang tanya boleh berkata dalam sebulan seminggu baru ni, apa kata kalau dia nak cuk balik? Setelah dia kata tak apa lah ni aku beri lah aku beri. Jadi hamba ni jawab mulut ni, kamu kata tak apa. Benarnya tak boleh. Bila kita bertalik dia tak boleh, dia kejap ni. Tidak mencari alik dia tak boleh. Dia ambil tukar dengan masalah supuh. Masalah bersupuh. Kalau kita bersupuh, wallahi ni tak boleh pergi. Ini tidak boleh pergi ke rumah ni. Kita kata sendiri dia. Tidak boleh tak. Wallahi ni jangan pergi. Kalau di, apa namanya, bersupuh namanya. Kalau kita bersupuh, kita boleh cek balik. Tapi syaratnya kita kebayar syarat. Dia sudah sambil kau berapa. Tak ada cara dia lah. Kau berapa semua itu cara dia ada. Kalau bersupuh. Tapi kalau masa tak alik, kita boleh cek balik. Dia sekali ta'alik, dia buti tidak ta'alik, laki tidak. Kalau ni jius mati, buat mati benda untuk laki ta'alik, dia tersirat. Itu tersirat, ada apa? Mati pula tak tahu, tidak bini dia ni mana ni. Itu minta maaf lah, saya balik ni kalau ada satu dia dalam majlis malam ni, tak mengambil masalah ta'alik. Bila saya untuk laki ta'alik, bini dia jangan buat bosu, jangan di sini, jangan makan bosu, jangan bosu. Kalau mau buat juga jatuh tersirat, maka untuk laki tak lecuk balik. Dia pun jangan sebab tu mulut jangan diberuh sangat. Tak usah talik dengan diri. Dia tak ada balik. Tak lebih lah. Bila berlaku, dia berlaku dia habis. Tak cerita. Habis cerita tak usah. Dia talik dengan bulatnya. Dan cerita sekali cerita habis cerita. Allah. Kata dia wa in fa'alat apa namanya fa in fa'alat zalika kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Kalau gatina ni buat juga. Mana tu kalau barang untuk lelaki, harta untuk lelaki dia beri juga kau izin. Dunia tidak seizin untuk lelaki. Kalau bini ni juga kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Dosa tenang atas bini dan pahala boleh untuk lelaki. Pahala boleh untuk lelaki, dosa naik atas diri. Kerana diri dia tasarruf, dia urus harta orang lain yang tidak seizin. Walaupun orang lain itu kena ketuk lelaki dia sendiri. Wa min haqqihi alla tasuma tatawu'an illa bi'izni. Dan daripada tanggungjawab yang mesti dijaga oleh isteri juga, bahawa seorang isteri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izin untuk lelaki.
Perempuan ni bahasa jenis orang lebah, misalnya bahasa jenis orang warung, jenis orang dakwah kita kan jadi jenis orang warung obdat pun, bahasa nak poso, ni orang. Sedangkan cik laki itu tidak boleh. Kerana boleh jadi isteri atau untuk laki dia nak kerja tubuh asli atau semua sekali. Jika tu dia kata mana? Dia nak kata tubuh boleh tapi hamba poso tak boleh ada yang tak boleh hamba poso tak boleh. Walaupun dia poso, sedangkan poso ni tidak ibadat pada Allah Ta'ala pun tidak boleh nak poso sunat. Kata wali kena minta izin untuk laki dulu. Ada mana poso tak boleh pada. Jadi itu laki ni kalau isteri tak. Tidak jadi. Kalau dia bahasa dia kan tak boleh. Tak boleh salah saya. Mau kawan cuci di rumah minggu juga. Bahasa tak boleh. Bahasa nak makan tak boleh. Tak boleh tak sebab. Dan itu berpahala. Dia dapat pahala. Kalau perempuan dapat pahala. Kerana dia bertuan pada laki dia. Apa namanya perlukan hajat. Fa'in fa'ayat zalika ja'at wa'atasat walam yasti taqabbalnya. Kalau dia berkelah juga puasa juga, ada kata dia seorang puasa enggak lama tak puasa sunat bulan fadilah buat kerja ni dia syaraf dia mengaji dia ni. Nah kata dia ja'at lapar dia wa'atasat dan dah buat dia walam yataqabbal minha, tapi dia tidak keterima puasa daripada perempuan. Kita ibadat ni bukan ibadat mata-mata. Ibadat kita nak sesuai terima. Kalau ibadat dah apa tahan semaya saya puasa tak sihat terima kau tak terima kita tak percaya, itu bukan cara buat sembahyang. Ini satu benda yang kita kena tahan. Ibadat yang kita buat masjid, jadi saya tak jaga kita buat masjid, nak musabah Quran dan apa dan kena mesti ni bagian ibadat. Sihat terima kau ibadat ni. Mesti habis dosa dan nabi terima tak terima ni ada keadaan dia kata dia duduk jadi masalah perempuan semaya perempuan puasa apa ni masalah perempuan puasa sunat dia tidak seizin untuk lelaki ni yang lelaki kita di dalam ibadat je terima tak terima tidak kira dah bila kita buat ibadat walaupun bismillah satu walaupun dikori selesai, walaupun kita mengajar satu, walaupun kita mengajar seminit tu, ibadat yang kita buat, itu juga nak suruh terima dan bila kita terima ibadat kita, itulah menjadi hari semula kita di akhirat dulu. Orang panggil hari semula, orang panggil syajari, orang panggil esik, kau berapa semua sekali, itu semula. Jadi kalau kita tak terima, pasal dah. Lapak apa saja, lapak kering muka saja. Sebab itulah, belum daripada kita nak putus nak kita ayat lelaki dulu boleh kita. Kalau lelaki kata tak boleh. Wa in kharajat min baytiha bighayri iznihi la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a ila baytihi atau tatun. Kalau dia duduk perempuan keluar daripada rumah dia dengan tidak seizin lelaki. Lelaki kata jangan pergi ke mana-mana lah. Kelik-kelik tak ada tu. La'anatha al-malaikatu. Malaikat semua, malaikat langit laknat belaka hatta tarji'a beauty dia balik semula ke rumah atau tatuba ataupun dia tabak sama ada betul sama ada banyak ada amun tubikan lebih selalu amun tak ingat ada pun tak apa kalau lelaki ni terima tabak tak apa kalau tak terima tabak tak sepanjang hayat kita disutuh oleh mereka bukan sahaja dia mereka al-malaikat dalam mereka langit dalam mereka dom. Huquq az-zawji 'ala az-zawjati kathiratun. Oleh itu simpulan kata dia hak lelaki yang mesti dipikul oleh bini banyak. Wa ahammuha amrun. Kata dia yang paling penting dua perkara ya. Walaupun tanggungjawab isteri terhadap lelaki ni banyak tapi kalau kita nak kecil jadi bini dua perkara ya. Yang pertama kata dia ahaduhuma as-siyanatu was-sitr. Perkara yang pertama yang dari nombor satu kata dia ialah jaga diri dan tutup diri. Jaga diri, jaga tubuh dan jaga maruah, jaga air muka dan jaga tubuh. Ini kalau mustahak bila kita ni jadi bini orang. Jaga diri, tubuh kita dan jaga air muka kita, nama baik kita mesti jaga, jangan dicabuli kehormatan kita. Wal akharu tarkul mutalabati mimma wara al-hajah wa ta'affuf 'an kasbi idza kana haram. Kata dia, selagi nombor dua jangan duk minta nak lelaki benda hak tidak perlu. Benda hak tidak menjadi keperluan tak sesuai waktu depan lelaki. Benda hak tidak menjadi keperluan kita. Hak lelaki nak beli juga alhamdulillah. Tapi nak minta benda yang bukan satu keperluan banyak kata. Wa ta'affuf 'an kasbihi idza kana haraman. Dan juga kena tunjuk juga. Kena tunjuk kita ni hati baik mengenai dengan perusahaan lelaki
Kalau perusahaan dia kerja untuk lelaki ni, kita tak betul. Untuk lelaki kita, pasal kerja tak boleh. Kerja bagi harian kita dia. Kerja tak judi, kerja tak buat Allah, kerja tak apa. Pasal tak judi, tak buat harian lah maknanya. Bila kita tahu untuk lelaki kita buat kerja bagi harian, kita kena ta'asuf. Ta'asuf maknanya, kita kata, abang, amba tak sih tu. Kerana amba tahu abang, cari duit ni saya tak betul. Jadi amba tak sih ni, amba okey lah. Amba nak makan di belalah, amba tunjuk hamba makan nasi. Tapi kita tak kata bayar haram, kalau ada buat balik ni, amba minta maaf, amba tak sih masuk leku amba. Kerana bila masuk leku amba tak jadi daging, darah, jadi air susu, amba di segi ni, maka amba tak sih pek pada anak amba air susu yang lahir daripada makanan haram. Walau tu betul lelaki kita buat bumi lebih lebar daripada tu lelaki. Dia suka bumi tu mana orang panggil ajar tu lelaki lah pula. Mudah-mudahan orang datang ni, bila dia tengok bini dia berdiri, bini dia orang panggil soleh, mukmin lepas sekali, dia akan lembut hati dia. Itu dia tu. Kata dia ceritanya, kana rajulu wa kanat 'adatu an-nisa'i fi salat idza kharaja ar-rajulu min manzilihi taqul lahu imra'atuhu wa ibnatuhu iyyaka wa kasb al-haram fa inna nasbiru 'ala al-ju' wa ad-darr wa la nasbiru 'ala an-nar. Kata dia orang tu yang jamin hari tu, yang kita ni bawa cerita orang jamin hari tu, orang tu jamin hari tu. Kalau rajul, bila seorang untuk lelaki keluar daripada rumah untuk cari rezeki, untuk cari makan yang kita panggil, orang tino dia atas pipi dan pesan kepada dia, untuk lelaki. Kalau ada orang tino dia pesan, ataupun anak kuih dia pesan, iyyaka wa kasbal haram. Ada ingat sikit, jangan ada cari pipi melalui cara haram. Fa inna nasbiru 'ala ad-du' wa ad-darr. Kerana kami di rumah ni, baik anda sebagai isteri, anak-anak, sebagai anak-anak, kami boleh lapar dan boleh susah, tapi wala nasbir Allah, tapi kami tak boleh nyatu-nyatu. Bila ada buat balik barang hari tak baik, maka amba terpaksa makan, amba terpaksa minum, amba terpaksa pakai. Barang ni susah, nyatu. Jadi pada duk masuk neraka, baik kita berlapar lah. Walaupun boleh makan lebih kurang, tak apa, lapar-lapar sikit pun tak apa, makan tak sedap sikit pun tak apa. Kami, kata Rasulullah, kami anak-anak boleh dengan susah, dengan makan lapar, tak apa. Tapi nak masuk neraka ke dia, tak boleh makan sedap, kita malah ada anak-anak tak sikit. Ni orang Cina jami hari tu. Selalu kisah kata lelaki pagi hari, bila lelaki tak mutu, mana nak buat kerja tu, dia nak kata. Jadi, perempuan macam ni, orang panggil perempuan yang soleh, beringat semua untuk lelaki, hasil daripada untuk lelaki dia beringat tak cari harta yang haram, maka dia pun jadi selamat makan harta halal, bini dia pun selamat kerana makan halal, anak cucu dia pun selamat kerana makan halal. Macam itu. So, yang kedua, wa hamma rajulun min as-salati bis-safar fakariha jiranihi safarahu. Faqala li zawjatihi lima tardayna bi safarihi wa lam yada' laka nafaqatan wa lam yada' laki nafaqatan. Kita salah juga tadi. Satu orang jangan hari itu nak berjalan jauh. Jiran-jiran dia ni tak setuju dia ni pergi. Kerana boleh jadi jiran dia tahu kalau lelaki kita ada rumah tak. Makan minum rumah orang ni tak ada lah. Maka untuk dia lah kena tanggung je lah. Untuk dia orang jiran kan. Jadi bila jiran-jiran ni kata kata untuk lelaki kawan nak berjalan jauh tak, takkan gaya lah jangan dia jauh lah. Lalu untuk dia kata, pun kata, Bapa yang mesti untuk lelaki ini pergi jauh. Sedangkan untuk lelaki ini tidak tinggal fikir masuk ni. Walam yada' lelaki ni apa-apatan. Untuk lelaki ini tidak tinggal fikir. Sama dua keserian dia untuk nak berjalan jauh ni. Faqalat zawji munzi arastuhu askalan wa ma arastuhu razzaqan wa li rabbun razzaqun. Bini dia kata dia nak pergi jalan jauh ikut dia. Dia nak tinggal pergi tak tinggal pergi ikut dia. Kerana kata dia sejak amba belaki bininya dia ni, amba tahu dia ni jom makan, dia bukan jom beri rezeki tadi. Kata bini. Kat amba belaki bininya dia, amba tahu dia ni sebenarnya jom makan, tidak jom beri rezeki. Yang beri rezekinya Allah, bukan untuk lelaki. Hai muslimat ni ada gini. Muslimat kalau jumpa perempuan lagi ni nak boleh kami buat dapat buat ini buat mok bagi anak boleh kami
Tanya lagi cerita dia ni. Kita boleh cakap dulu. Masa kita dapat dah. Pada nak ayat ni, ada dua kali ayat. So, ini